Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekalinya dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan, kelapangan masa, diberikan peluang untuk kita masih lagi bersama-sama dapat menunaikan ibadah solat maghrib secara berjamaah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, di mana yang kita sedia maklum sama-sama kita menyambut Maulidur Rasul, di mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Walaupun ada pendapat yang mengatakan berlakunya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 8 Rabiul Awal, ada riwayat mengatakan 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 11 Rabiul Awal, dan kita berpegang kepada pendapat 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab apa kita patut menyambut Maulidur Rasul? Kita duk sambut birthday kita. Kita panggil birthday dah, orang panggil birthday, kan? Orang Melayu panggil ulang tahun kelahiran, kan? Dia famous sebut birthday, ya, kan? Kita sambut birthday kita. Kita sambut birthday isteri kita. Kita sambut birthday anak-anak kita. Zaman lah ni lah, kalau tak sambut birthday tu rasa nak merajuk, kan? Kalau isteri tak ucap birthday kepada suami, kadang-kadang suami merajuk. Orang lain dulu ucap birthday daripada isteri dia merajuk, kan? Kadang-kadang suami lupa nak ucap birthday. Kita tak fikir setiap hari. Kadang kita birthday kita pun lupa, kan? Tapi ada orang yang dia prihatin. Kalau anak dia ramai, semua dia sambut birthday, kan? Tu kita, kan? Tu kita. Apatah lagi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi kita kena ingat. Ni malam ni, kan, kita nak sambut malam Maulidur Rasul. Kita penuh rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat Nabi Muhammad.
umat yang sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat, kamu adalah umat yang terbaik, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam ayat yang kita sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atas nabi akan selawat yang sempurna. Nak sebut Allah Subhanahu wa taala pun bersalawat kepada nabi, para malaikat pun bersalawat kepada nabi. Pasal apa kita tak mau bersalawat kepada nabi? Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu ke atas nabi akan selawat yang sempurna. Jasa nabi cukup besar. Kalau tanpa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu ni kita duduk jadi agama apa. Kita tak ada akhlak, tak ada adab. Batu Nabi SAW didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat bagi sekalian alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang terakhir, nabi sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, dikatakan 500 tahun sebelum kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibangkitkan dalam keadaan, dalam suasana, dalam masyarakat jahiliah, manusia yang jahil, tak kenal Tuhan, tidak ada adab, menggunakan hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah, berlakunya maksiat, penyembahan berhala, pembunuhan anak, menzalimi dan sebagainya sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyinari alam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, gembira penduduk di langit, gembira penduduk di bumi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang menyembah api ratusan tahun tak pernah padam, tiba-tiba pada hari kelahiran Rasulullah terpadam api. Mereka menjadi hairan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kita rasa bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan umat-umat yang terdahulu pun kalau boleh nak jadi umat Nabi Muhammad, nabi-nabi yang terdahulu pun kalau boleh nak jadi umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quranul Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan dan kamu melarang manusia daripada melakukan kejahatan. Konsep amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita nak mendapat status khairul ummah, sebaik-baik umat, umat pilihan, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kata ulama, siapa pun boleh mengaku. Melalui lidah yang tak betulan, siapa pun boleh mengaku. Tapi sejauh mana dia rasa bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad?
Sejauh mana dia mendapat pengiktirafan Allah sebagai khairul ummah kalau tidak ada dalam dirinya konsep amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang buat kebaikan, melarang orang daripada melakukan kejahatan. Rasa dalam jiwa kita ni, dalam hati kita ni tidak redha kejahatan yang berlaku, walaupun perkara itu tak berlaku depan mata kita, berlaku di tempat lain, di negara lain. Tapi kalau kita tidak ada konsep dalam jiwa kita tu nak suruh orang buat baik, benci kejahatan, orang tu tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak mendapat kasih Allah Subhanahu wa taala, mestilah hubbu fillah wa ba'du fillah. Kasih apa yang dikasihi oleh Allah, benci apa yang dibenci oleh Allah. Rasa dalam jiwanya, dalam hatinya, rasa marah, maksiat, kejahatan apa yang berlaku. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kamu tentang ketakutan. Kita jadi takutlah ni. Wal ju', kelaparan. Dengan musibah yang berlaku hari ini, orang berada dalam ketakutan, kelaparan. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, kurang harta benda, berlakunya kematian. Dan Tuhan sebut wa basyiris sabirin, berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Bagi orang-orang yang beriman, dia merasakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Musibah yang menimpa kita ni Allah Taala yang bagi. Tuhan nak tengok kita tak bersandar ataupun tak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adhaka wa abka. Dialah yang bagi kita gelak dan dialah yang bagi kita sedih. Batu Tuhan sebut lahirnya kerosakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Berlakunya kerosakan di daratan dan juga di lautan adalah hasil daripada tangan-tangan manusia. Liyuziquhum, Tuhan kata, supaya mereka itu merasai. Liyuziquhum ba'dallazi amilu, apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah mendapat musibah. Musibah itu adalah sebagai rahmat. Allah Ta'ala menebuskan dosanya. Dia mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang redha, orang yang apabila ditimpa musibah dia redha, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat pahala. Orang yang tidak redha dengan sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah dia dapat, dia tak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak turunkan musibah kepada kita sebagai tanda Allah Taala kasih kepada kita. Idza ahabballahu taala, idza ahabballahu qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu saqat. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada satu kaum itu, Allah Ta'ala uji mereka. Orang yang redha, orang ini akan mendapat keredaan Allah. Orang yang tidak redha, orang ini akan mendapat kecelakaan Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW diutuskan kepada kita untuk nak menyempurnakan akhlak. Nabi diutuskan kepada kita supaya nak ajak kepada kita kenal Tuhan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang sembah melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimus solata li dzikri,
hendaklah kamu menunaikan semayang sebagai tanda kamu ingat kepada aku. Jadi Nabi SAW diutuskan ajak kita bagaimana kita nak kenal Tuhan, ajak kita bagaimana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu beribadahlah, kamu semayanglah macam mana aku semayang. Dalam ayat Quran Allah Taala sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, an ya'budullah, supaya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi daripada menjadi orang yang melampau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ni duduk jauh pada zaman Nabi banding kita dengan para sahabat. Para sahabat ni duduk pada zaman Nabi, berakhlak dengan Nabi, dapat melihat Nabi. Kita jauh 1500 tahun jauh dengan zaman Nabi. Nabi dah meninggalkan kita, Nabi dah wafat dah. Tapi alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, duduk zaman Nabi tapi tak beriman dengan Nabi. Kita tak duduk dengan zaman Nabi, pada zaman Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pada malam ni insya-Allah kan sama-sama kita melihat akhlak Nabi, kehidupan Nabi SAW. Di antaranya disebut oleh ulama teladan yang Nabi tunjuk kepada kita, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik. Tak ada manusia yang paling terbaik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf akhlak Rasulullah, sehingga Allah Taala sebut innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Allah Taala iktiraf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antaranya disebut oleh ulama teladan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah bersungguh-sungguh, seperti mana yang diriwayatkan dalam satu hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu ya Rasulullah lima tasna'u hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kenapakah? Sebab Aisyah tengok Nabi berdiri, yaqumu minal lail, berdiri pada waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatafattara qadamahu, sehingga pecah kaki Nabi. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapakah kau lakukan begini ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka, Allah Taala ampunkan dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang. Sedih. Apa Nabi kata? Nabi kata, fala uhibbu an akuna abdan syakura, maka tidak elokkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sembahyang, selain daripada Nabi sembahyang fardu, Nabi sembahyang sunat tak tinggal. Ada riwayatkan Nabi sembahyang malam 9 rakaat, Nabi sembahyang malam 10 rakaat, Nabi sembahyang malam 11 rakaat, ada dikatakan Nabi sembahyang 12 rakaat. Sahabat ikut Nabi sembahyang malam, sehingga ada dalam hatinya dia kata apa? Aku macam nak berhenti, aku macam nak berhenti, aku macam nak duduk. Sebab apa? Sebab Nabi lama sembahyang.
Mayang malam lama. Bayangkan satu rakaat 5 juzuk. Kita satu rakaat qul huwallah kan. Qul huwallah tu pun mayang 2 rakaat. Mayang malam. Kalau jaga, jagalah. Kalau tak jaga, tak jaga. Tidur awal insya-Allah boleh jaga. Kalau tidak lewat, tak jaga pun boleh pergi mayang subuh kan. Tapi Nabi semayang di pertengahan malam. Kita mayang ujung-ujung lah kan. Ujung-ujung tu alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah kita semayang juga ujung malam pun dapat buat bertahajud 2 rakaat kan. 2 rakaat alhamdulillah dapat mayang juga 2 rakaat. Orang yang dapat semayang malam ni, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sebagian malam mereka bangun semayang sebagai satu ibadah, nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan mereka dalam kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada tak semayang. Tapi kita kalau boleh 2 rakaat kita semayang tu lama dah kan. Umur pun kita tambah dah. Rumah pun kata pergi, kubur kata mari kan, orang tua kata aku tuan. Jadi maknanya kita kena tambah. Kita kena tambah. Daripada dulu kita semayang malam 2 rakaat tahajud, kita semayang 4 rakaat. Kita semayang lebih. Semayang tahajud, semayang sunat mutlak, semayang sunat witir, semayang sunat ni tasbih. Kalau bertasbih bulan Ramadan biasa kita buat kan. Lama. Semayang sunat taubat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi tak pernah tinggal semayang malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang yang beriman kepada Allah, dia akan berebut-rebut mencari kebaikan. Selain dia buat benda-benda yang wajib, dia juga berebut buat benda-benda yang sunat. Itu teladan yang ditunjuk oleh Rasulullah dari segi solat. Dan yang kedua yang ulama sebut dari segi puasa. Nabi puasa selain daripada Nabi puasa pada bulan Ramadan. Selain daripada Nabi puasa pada bulan Ramadan, Nabi puasa bulan Syaban. Nabi puasa Isnin dan Khamis, tak pernah tinggal. Nabi puasa Ashura. Nabi puasa di 9 Zulhijjah, hari Arafah. Nabi tak tinggal. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan sedekah. Teladan yang Nabi tunjuk kepada kita, sedekah. Nabi lebih cepat, Nabi laju bersedekah. Kalau angin yang kuat tu tanpa ada pokok-pokok, Nabi bagi sedekah tu lebih cepat daripada angin yang kuat. Minta bagi. Ada apa di rumah? Harta tinggal tak ada apa-apa di rumah Nabi, yang ada tinggal 2 biji buah kurma, 3 biji buah kurma, bagi. Pernah Nabi tak ada di rumah hanya ada 3 biji buah kurma. Ada orang susah, perempuan yang bawa anak 2 orang mai rumah Nabi. Sayyidatina Aisyah tengok ada apa dalam rumah. Yang ada buah kurma 3 biji. 3 biji buah kurma. Kita kalau orang susah minta, dia tengok dulu dalam poket kan. Nak bagi tak bagi, lagi aku nak pergi kedai, nak pergi beli barang. Kalau aku bagi tak ada beli barang. Pecah lagu tu kan. Nabi tak pecah lagu tu dah kan. Sayyidatina Aisyah ni bagi, ada 3 biji buah kurma, bagi terus. Bagi. Si ibu ni pun makan. Bagi kat anak sebiji, bagi kat anak ni sebiji. Anak ni makan habis, anak ni makan habis. Ibu tak ada nak makan sebiji lagi. Tak ada nak makan. Kan, bagi anak makan dulu. Tiba-tiba sebiji, mana nak kenyang. Kita sepinggan pun tak kenyang, tambahlah sebiji. Hak sebiji ni, hak mak nak makan ni, bagi pada anak. Sebelah bagi pada anak, sebelah ni bagi pada anak.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu teladan yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi berjihad dalam semua bidang. Berjihad dalam menuntut ilmu, Nabi bertalaki. Berjihad dalam mengamalkan ilmu. Berjihad musibah yang berlaku dalam menyampaikan dakwah. Itu jihad. Kita mai masjid, duduk dengar pun ni jihad ni. Fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Keluar daripada rumah nak mai tuntut ilmu, Nabi kata fa huwa fi sabilillah, dia dianggap berjuang pada jalan Allah hatta yarji', sehingga dia balik ke rumah dia. Berjihad melawan nafsu. Syaitan yang menggoda manusia, mempengaruhi nafsu. Nabi berjihad melawan nafsu. Lepas tu Nabi pernah bagi tahu kepada sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali daripada ni, baru lepas perang ni kan, baru balik pada perang. Tiba-tiba Nabi kata kita ni baru balik. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru balik daripada berjihad, jihad yang kecil kepada jihad yang paling besar. Sahabat tercengang, balik perang ni dengan pedang nak lawan. Tiba-tiba Rasulullah kata kita pergi balik daripada jihad yang kecil. Maka berkata sahabat, apa dia jihad yang paling besar? Nabi kata jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling besar sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah, perkara yang aku takut berlaku di atas umat ini ialah orang yang ikut hawa nafsu. Itba'ul hawa wa tulul amal. Ikut hawa nafsu, panjang angan-angan. Ikut nafsu, nafsu menguasai diri. Panjang angan-angan macam mana? Panjang angan-angan dia duduk rasa, ish, aku ni rasa ibadat aku ni banyak kan? Dia duduk rasa macam dia kalau aku mati ni dia masuk syurga lah kot kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa aku tak mati lagi kot kan, rasa aku tak mati lagi dan aku bertaubat nak buat maksiat apa pun kan. Itu ini orang yang bodoh. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang cerdik ialah orang yang buat persiapan untuk menghadapi kematian. Orang yang bodoh, Nabi kata wal ajizu man atba'a nafsahu, orang yang ikut hawa nafsunya, ikut hawa nafsu wa tamanna 'ala Allahil aman. Diri dia dikuasai oleh nafsu. Imam Syafi'i kata orang yang cerdik ialah orang yang diri dia, akal dia dapat menguasai diri dia. Orang yang bodoh ialah nafsu menguasai diri dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teladan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi muamalah, jual beli. Nabi pun jual beli juga. Sewa menyewa. Nabi kalau pinjam barang orang, Nabi akan bagi yang lebih baik. Pinjam bagi lebih baik daripada sebelum Nabi ambil. Tu hebatnya Nabi, sampai orang benda yang Nabi pinjam, Nabi pulangkan balik, orang tu rasa seronok barang yang dia bagi pinjam pada Nabi. Nabi seorang yang zuhud. Di antaranya pernah Sayyidina Umar bin Khattab pergi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sedang tidur. Kita tidur tilam kan, tilam sejengkai paling kurang tutup tak main kat atas tikar getah, atas lantai, atas simen tu kan.
ambil pelepah pokok nyok buat lapik tidur. Ingat tak ada orang kan, tak ada orang buat lapik tidur ambil pelepah nyok. Nabi ambil pelepah kurma. Ni pelepah kurma tu macam pelepah pokok sawit tu, dia punya kerah. Nabi daun dia tu, batang dia kerah. Nabi tidur, kita tidur ikut suka nak tidur kan. Kau sebelah lena ni tak kira tunggu buyung lah kan, menerak lah, macam-macam lah, tekang-kang, kadang terselak kain pun tak sedap kan. Nabi tidur dengan penuh adab sopan dengan sebelah kanan. Nah, lambuk macam orang mati tu kan. Orang mati tak macam mana, duduk sebelah ni kan. Nabi tidur. Sebab apa Nabi tidur lagu tu? Nabi ajak kita tidur macam tu. Ni ada jantung, ni jantung kita di sebelah kiri ni. Kalau kita tidur sebelah ni, mana kita renyap jantung kita. Nak jaga jantung kita ni, tidur lagu tu. Pernah Sayyidina Umar sampai tengok Nabi Rasulullah sedang tidur, dan Rasulullah bangun, nampak kesan bekas ni, nampak kesan bekas pelepah tama di muka Nabi. Sayyidina Umar tengok sedih. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kita cari tempat tidur lain, tempat lapik tidur lain. Nabi kata, tak apalah, tak apalah Sayyidina Umar kan, tak apalah Umar. Nabi kata kan? Nabi kata, kita ni seperti pedagang, seperti musafir yang berjalan pada musim panas. Letih berhenti berteduh, hilang letih, kita akan berjalan pula. Mana hidup di dunia tu macam tu. Apa sangat tidur atas pelepah tu. Ni dunia belakang ya. Lepas tu Nabi sebut kun fid dunya ka'annaka kharib aw abiris sabil wa adda nafsaka min ahli al-qubur. Hendaklah kamu jadikan diri kamu tu seperti mana orang asing. Ni kita di dunia ni, kita bukan penduduk tetap di sini. Kita ada destinasi lain lagi tu. Kita mai daripada alam roh, kita mai daripada alam rahim, lepas tu kita duduk di alam dunia. Kita nak pergi ke alam barzah, kita nak pergi ke alam akhirat. Tu kita nak tempuh lagi beberapa alam lagi tu. Nabi kata, jadilah diri kamu tu seperti mana orang asing, aw abiris sabil, ataupun kamu seperti mana orang yang musafir. Wa adda nafsaka min ahli kubur, dan kamu ingat kamu tu adalah ahli kubur. Kita kalau panggil ahli kubur, rasa macam nak marah, weh ahli kubur kan, weh aku akan mati lagi kan. Cuba kita baca sekali. Pernah sekali Ustaz Khairul Anwar baca khutbah, wahai sidang Jumaat ahli kubur yang dirahmati Allah, pakai tercengang habis. Nak tidur tak jadi nak tidur, panggil ahli kubur. Hakikatnya memang kita pun ahli kubur. Sebab itu kita kata kepada orang yang kita lalu kepada kubur tu, kita kata, assalamualaikum ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, wa ana insyaallah ma'akum minal lahiqun. Kami pun nak pergi situ juga, cuma kami ni tak sampai masa lagi. Kita ni, kita ulama ibarat macam duk beratuk ni, duk beratuk nak tunggu giliran kita ni. Kita ni bukan semakin jauh, semakin dekat, pergi ke depan. Tengok masa pun pergi ke depan, umur kita pun semakin meningkat. Cuma kita tak tahu nak mati itu bila. Mungkin saat lagi, mungkin esok, tak tahu. Yang pastinya kita kena buat persiapan. Aksiru min zikri hazimil lazat. Kamu kena banyak mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan. Ingat mati ini adalah penawar yang cukup mujarab, kata ahli sufi. Nak supaya kita menjadi orang yang insaf, beribadah kepada Allah, kita kena ingat mati. Aksiru min zikri hazimil lazat. Hendaklah kamu banyak sesuatu yang memutuskan kelazatan, iaitu kematian. Nabi juga tak kenyang 3 hari turut-turut. Ada dikatakan 2 hari, ada dikatakan 3 hari turut-turut. Bukan Nabi miskin, tapi Nabi, kata ulama, Nabi apa yang ada Nabi kena bagi. Apa yang ada Nabi bagi. Tu sampai tahap tu. Tengah orang tu ada tu nak karau lagi kan, cukup lebih, nak ambil lagi, nak tipu orang lagi. Tu duduk berebut tu kan. Nak apa? Nak jawatan. Nak apa? Beli duit.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Ghazali pernah menyebut sahabat-sahabat Nabi mereka berakhlak dengan Nabi. Berakhlak dengan Nabi. Kita walaupun kita ni umat yang jauh daripada zaman Nabi, kita juga kena berakhlak dengan Nabi. Macam mana kita nak berakhlak dengan Nabi sedangkan kita tak duduk zaman dengan Nabi? Tuan-tuan dan rahmati Allah, sahabat-sahabat berakhlak dengan Nabi. Tertinggi suara panggil Nabi Muhammad dengan suara yang tinggi sikit. Tuhan turunkan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul. Wahai orang beriman, jangan kamu tinggi suara. Panggil Nabi dengan suara dengan nada yang biasa, dengan sopan, adab, jangan tertempik-tempik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu Imam Ghazali sebut, kita berakhlak dengan Rasulullah walaupun kita tak duduk pada zaman Nabi. Berakhlak dengan Rasulullah, yang pertamanya kita kena beriman sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan. Beriman sungguh-sungguh kepada Nabi. Sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya kepada Nabi dalam hati kita dijelmakan dalam bentuk amal perbuatan. Tuhan kata, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan kepada kamu maka hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang hendaklah kamu jauhkan. Tak ada fikir-fikirlah, betul ke, logik ke, tak sesuai lah zaman lah ni. Tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, bila Allah tak turunkan hukum dalam keadaan semayang pun, Nabi ikut. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Daripada semayang menghadap Baitul Maqdis ni, dalam semayang ni 2 rakaat, Tuhan turunkan ayat Quran pusing. Nabi pusing menghadap ke Masjidil Haram. Perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, kita kena ikut sungguh-sungguh. Kita kena percaya, jangan ada ragu-ragu. Sebab kebenaran itu adalah daripada Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan duk ragu-ragu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak tahu benar tak benarnya iman kita tentang apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin ke tak yakin? Kalau dalam hati kita rasa tak yakin, betul ke orang curi dikena potong tangan? Kan dia main lagu tu betul ke? Dia dulu kata aku tu. Kalau kata lagu tu tak beriman, boleh jatuh syahadah dia. Ni hukum Allah, bukan hukum manusia. Antum, Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Buatlah hukum apa kita nak buat. Hukum buang sampah, hukum tak pakai emas ni denda 1000, buatlah. Tapi dengan hukum Allah, yang ni jangan kacau. Tilka hududullahi fala ta'tadu. Itulah ketentuan Allah, jangan kamu melampau. Tilka hududullahi fala taqrabu. Jangan kamu hampir, jangan kamu melampau. Itu pesan. Dan selain daripada itu, berakhlak dengan Nabi, kata Imam Ghazali, kita kena cinta pada Nabi. Cinta sungguh-sungguh kepada Nabi. Pernah dengar cerita Zaid bin Dathanah, seorang sahabat Nabi, dia dibawa keluar daripada kota Mekah nak diseksa. Maka berkata Abu Sufyan, masa tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi, kata kepada Zaid bin Dathanah, mau tak kalau kami tukarkan kamu dengan Muhammad? Dia tak panggil Nabi Muhammad sebab dia pakai kafir. Maukah kami tukarkan kamu dengan Muhammad untuk dibunuh? Apa kata Zaid bin Dathanah? Bukan kata dibunuh, duri pun tak boleh kena, biar diri dia kena dibunuh lagi.
Sampai Abu Sufyan ni heran betapa hebatnya, dahsyatnya keimanan orang Islam tu, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam peperangan Uhud, sahabat-sahabat lengkong ni sanggup menadah badan-badan mereka, kena lembing, kena senjata, biar diri mereka tu kena sanggup mati. Jangan Rasulullah lengkong Nabi. Tengok bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah. Sebab tu Nabi sebut, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara marah. Man salla alayya asyara marah sallallahu alaihi mi'ah marah. Man salla alayya mi'ah marah kataballah baina ainai bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar wa askanuhu yaumal qiyamah ma'a syuhada. Nabi kata, barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan bersalawat kepada dia 10 kali. Sekiranya kamu bersalawat kepada aku 10 kali, Allah Ta'ala akan bersalawat kepada kamu 100 kali. Kalau kamu bersalawat kepada aku 100 kali, Allah Ta'ala akan tulis, kataba baina ainai, akan ditulis di antara dua mata kita ni, mata kita di kiri kanan ni, akan ditulis di antara ni, bara'atun minan nifaq, dilepaskan daripada nifaq, kepura-puraan, wa bara'atun minan nar, dilepaskan daripada api neraka, wa askanuhu yaumal qiyamah ma'a syuhada, dia akan ditempatkan pada hari kiamat esok ni bersama dengan para syuhada. Tu 100 kali. Kita duk bercakap pun dah berjuta perkataan duk keluar, kan? Bercakap setiap hari daripada pagi tadi sampai kelar ni, berapa ribu perkataan dah kita bercakap. Kita nak bersalawat kepada Nabi 100 kali. Kalau boleh, bukan 100, lebih daripada 100, sebagai tanda kita cinta kepada Nabi. Lepas tu ulama kata, kalau disebut nama Nabi walaupun 1000 kali, kita kena sambut 1000 kali. Sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sahut sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, ni kekasih Allah. Kekasih Allah, penghulu bagi segala nabi. Bayangkan esok kita ni, siapa yang nak tolong kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak menyebut nama aku, orang tu akan lebih dekat dengan aku. Orang tu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tu akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam-macam kita sebut. Kita boleh sebut Allahumma salli ala Muhammad, kan? Kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun kita nak sebut salawat macam kita baca dalam tahiyat akhir, yang kita baca, boleh. Itu yang terbaik. Yang terbaik sekali kita sebut, kita bersalawat macam ni, salawat Ibrahimiyah. Maksudnya salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia duduk di padang mahsyar, siapa pun tak boleh nak tolong kita. Manusia akan pergi nak cari siapa yang nak boleh bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipercepatkan hisab. Maka manusia berpakat, kita berjumpa dengan Nabi Adam, sebab Nabi Adam ni Abul Bashar, bapa bagi segala manusia, supaya Nabi Adam ni minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipercepatkan hisab. Kami tak tahan dah ni. Orang yang duduk pada mahsyar tu, dia kata tak tahan lah duduk pada mahsyar ni. Kalau lepas masuk neraka pun neraka lah. Dia tak kata lepas daripada tu lebih dahsyat daripada padang mahsyar. Tak tahan lah. Dengan matahari duduk atas kepala, berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Adam tak boleh. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim,
berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Isa. Semua Nabi tak boleh nak tolong. Akhirnya disarankan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi, irfa ra'saka ashfa tashfa, angkat kepala kamu, aku memberi syafaat, aku memberi pertolongan, kamu dapat memberi pertolongan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kasih kepada Nabi, kita nak mendapat kasih Nabi seperti kita kasih kepada isteri kita, kita nak isteri kita kasih pada kita, kan? Kita kasih pada anak kita, kita nak anak kita kasih pada kita. Macam-macam lah kita bagi pada anak kita, pada isteri kita. Kita nak mendapat kasih. Begitulah kita nak mendapat kasih Nabi. Nabi kata kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Nabi kata semua umat-umat aku dapat masuk syurga. Dengar takat tu, seronok kita. Semua kita dapat masuk syurga. Tapi Nabi kata kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Malaikat mereka yang enggan. Maka sahabat bertanya, faqilah wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Faqal man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku, orang yang dapat masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Orang yang enggan itulah orang yang tak mau masuk syurga. Maknanya kita buat pilihan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu buat baik, kebaikan bagi diri kamu. Kamu buat jahat, kejahatan bagi diri kamu. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak ubah nasib seseorang itu, melainkan kita sendiri yang ubah diri kita. Kita yang fikir. Wa hadainahun najdain. Tuhan kata kami dah bagilah pilihan dua jalan kepada manusia, imma syakura wa imma kafura. Sama dia menjadi orang yang bersyukur ataupun dia menjadi orang yang kufur. Kita esok ni nak ikut, nak duduk di belakang Nabi ke? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu yang memberi petunjuk, yahduna bi amrina, tentang urusan-urusan kami. Tengok kita ikut tak ikut? Pemimpin yang membawa tentang urusan-urusan kami ni, kami ikut tak mau ikut? Pemimpin yang bawa tentang urusan-urusan kami, mereka sabar. Kita sabar ikut mereka yang bawa urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Tuan-tuan, esok ni kita nak duduk belakang siapa? Lepas tu kata ulama, kita kena duduk di belakang ulama-ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Seperti Imam Ghazali kata, kita nak berakhlak dengan Rasulullah, kita kena berakhlak dengan ulama. Kita kena berakhlak dengan ulama. Sebab apa? Ulama tu dia mewarisi Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Ulama kata sahabat, ulama kata Nabi seperti mana lampu yang bercahaya. Kalau orang tak mau ikut ulama, hari ni orang maki ulama, orang fitnah ulama. Ini bukan ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dia tidak menyakiti ulama. Orang yang menyakiti ulama, orang ni menyakiti Rasul. Wa man yushaqiqi Rasul, barang siapa yang menyakiti Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, selepas Allah Taala bagi petunjuk kepada dia.
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tuhan tempatkan mereka tempat di dalam neraka azab jahannam, wa sa'at masira, tempat yang paling buruk. Ini orang yang menghina para ulama, orang menyakiti Nabi SAW. Jadi bersempena dengan malam ini, marilah saya mengajak diri saya, saya mengajak diri saya, sama-sama kita membuat perubahan dalam diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat perubahan pada diri kita. Tanamkan semangat menghidupkan sunnah Nabi. Nabi kata, addu alaikum bin nawajiz. Pegang sungguh-sungguh sunnah aku. Pegang dengan gigi garham. Di antaranya kita baca Quran, selain daripada kita solat, kita baca Quran, selain daripada kita datang ke masjid. Datang ke masjid kena ada keazaman supaya kita mendapat naungan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang laki-laki yang hati dia kebergantungan kepada masjid. Dia dalam hati dia duduk di luar masjid, dia rasa nak pergi masjid. Bila dia keluar dari masjid, dia rasa dia ada tanam dalam keazaman dia. Dia keluar, dia nak masuk pula. Dia keluar, dia nak main pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam ini, malam 12 Rabiul Awal, sama-samalah kita tingkatkan amal ibadah kita. Banyak kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat pilihan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.